Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mentabakkan budaya membaca. Harum sungguh bunga kejora, buat hiasan di hari raya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Nama saya Uwais Nova bin Ahmad Azam. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Kedah, Parit Buntai, Perak. Kod sekolah saya ialah ABA 3018. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang buku kegemaran saya iaitu Why Serangga. Buku ini ditulis oleh Lee Kwang Eun, merupakan seorang penulis berasal dari Korea. Buku ini telah diterjemahkan oleh Muhammad Safwan Ahmad Nawawi dari Perpustakaan Negara Malaysia. Buku ini pertama kali dicetak pada tahun 2016 dengan 159 halaman muka surat dan buku ini diterbitkan oleh Orbit Buku Sendirian Berhad. Buku ini merupakan sebuah buku komik yang berasaskan sains. Info-info yang disepakai dalam buku ini ialah secara santai tetapi syarat dengan pelbagai fakta sains yang menarik. Ilustrasi yang menarik serta gambar yang berwarna memudahkan saya untuk memahami dengan lebih jelas fakta-fakta tentang serangga yang terdapat dalam buku ini. Watak-watak yang terdapat dalam buku ini ialah Komji, Omji, Profesor Na dan Nalnari. Komji seorang budak yang suka bermain tetapi dia mempunyai banyak idea unik. Dia juga mengambil berat tentang alam sekitar. Omji pula seorang kanak-kanak perempuan yang bijak, cantik dan mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Profesor Na pula seorang yang pakar dalam bidang serangga. Dia juga sangat menyayangi serangga dan menghargai serangga. Manakala Nalnari pula serangga yang bionik yang telah dicipta oleh Profesor Na. Dia menyerupai lebah. Dia juga mempunyai banyak maklumat tentang serangga dan dia membantu kepada Profesor Na. Di dalam buku ini, Komji dan Omji mempelajari tentang serangga yang dikatakan telah wujud 400 juta tahun yang lalu. Mereka mengembara bersama Profesor Na dan Nalnari. Semasa mereka mengembara, mereka berjumpa dengan pelbagai jenis serangga. Antaranya termasuklah kupu-kupu yang corak berwarna-warni, kumar Japanese Rhinoceros yang mempunyai tanduk yang kuat, pepatung yang berdebangan pada musim luruh dan semut yang bekerja keras dalam pelbagai spesies yang lain. Walaupun serangga bersaiz kecil, tapi mereka mampu menyelesaikan diri di tempat-tempat yang besar seperti di dalam hutan, di dalam tanah, di dalam air maupun di kutub dan di padang pasir. Serangga juga dikenali sebagai hidupan pertama dalam pelbagai jenis habitat. Buku ini juga menerangkan tentang sejarah kemunculan serangga, perkembangan serangga serta ekologi serangga. Sebanyak 3/4 haiwan yang terdiri daripada spesies serangga. Saintis telah mengenal pasti dan menamai spesies serangga lebih daripada 1,000,000. Namun, masih berjuta-juta lagi serangga yang belum dikenal pasti dan diberi nama. Melalui pembacaan buku ini juga, saya dapat mempelajari tentang fungsi-fungsi anggota badan pada serangga seperti sungut, mulut dan kaki. Fungsi sungut kepada kupu-kupu ialah untuk mencium bau rakannya. Manakala fungsi sungut kepada kumang pula untuk mencium bau makanan dan keadaan persekitaran. Fungsi mulut serangga juga berbeza mengikut spesies. Mulut seekor belalang mempunyai rahang besar dan rahang kecil untuk memotong makanan dan mengunyah makanan. Manakala kupu-kupu pula mempunyai mulut yang panjang digunakan untuk menyedut makanan dan menyedut bunga. Nyamuk pula mempunyai mulut yang berbucu tajam untuk mencucuk dan menghisap darah mangsa. Selain itu, fakta yang menarik tentang nyamuk yang telah saya baca dalam buku ini ialah setelah nyamuk menggigit mangsa, nyamuk akan memasukkan air liurnya ke dalam tubuh manusia. Kandungan air liur nyamuk dapat menghalang
dapat menghalang proses campuran protein dan imunisasi badan yang dapat meracuninya. Bahagian digigit akan berasa gatal akibat tindak balas bahan-bahan tersebut. Maka, terjawablah persoalan saya selama ini. Mengapakah kesegigitan nyamuk akan berasa gatal? Kaki serangga juga berbeza mengikut spesies. Misalnya kaki lalat mempunyai deria rasa. Lalat akan berterbangan ke sana sini sehingga sisa makanan yang enak melekat di hadapan kakinya dan dia akan menggosok di kaki hadapannya. Maka kita haruslah sentiasa menuntut makanan agar tidak dihinggapi oleh lalat. Tahukah anda serangga yang boleh melompat paling tinggi? Serangga yang boleh melompat paling tinggi ialah kutu. Kutu boleh melompat setinggi 33 cm. Bagi manusia, lompatan ini setinggi 63 bangunan. Melalui pembacaan buku ini juga, saya dapat pelajari tentang cara serangga membiak, cara serangga membesar dan proses metamorfosis kepada serangga. Serangga seperti riang dapat mengeluarkan bunyi yang nyaring untuk memikat pasangannya. Bunyi ini terhasil daripada otot pada riang yang dapat mengeluarkan getaran bunyi pada salur bunyi. Hanya riang jantan sahaja yang dapat mengeluarkan bunyi ini. Selain itu, saya pelajari tentang proses metamorfosis kupu-kupu dan rama-rama. Gambar-gambar yang menarik di dalam buku ini sangat membantu saya untuk memahami info dan gambaran proses metamorfosis serta teknik-teknik penyamaran serangga untuk melindungi diri daripada musuh. Kini, jumlah serangga makin berkurang akibat pencemaran alam sekitar. Jika serangga pupus, ekosistem akan musnah. Oleh itu, kita perlulah menghargai dan menyayangi serangga kerana serangga juga adalah sebahagian dari ekosistem dan alam semula jadi kita. Pada akhir cerita, Komji dan Omji berazam untuk menyayangi dan menghargai serangga agar ekosistem dan alam semula jadi kekal terpelihara. Konklusinya, buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh kanak-kanak serta sesiapa sahaja daripada pelbagai peringkat umur. Buku ini juga menjadi rebutan di pusat sumber sekolah saya. Justru, saya ingin mencadarkan kepada pembaca yang suka membaca buku-buku yang berasaskan sains, bolehlah membaca buku-buku dari koleksi ini. Ia sangat berinformatif. Sekian, terima kasih.